Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 260. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu dan semua yang sudi setia dengan segmen Ibrah setiap hari Isnin di Tadabbur Center. Hari ini kita nak ambil satu ayat sahaja buat kali yang ketiga dalam segmen Ibrah. Lebih kurang kita ambil pengajaran dalam tempoh 30 minit ini, kalau lebih tu maafkan saya. Di mana kita akan sambung satu lagi kisah daripada penghujung surah Al-Baqarah, dan kisah ini adalah kisah yang berkesinambungan dengan kisah yang pernah saya kongsikan pada minggu lepas dan 2 minggu lepas. Iaitulah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan 4 ekor burung. Jadi kisah ini dirakamkan Allah Subhanahu wa taala hanya sekali sahaja di dalam Al-Quran dan tidak berulang di dalam Al-Quran kisah ini, kecuali hanya disebutkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Mari kita tengok terjemahan lebih kurang kepada maksud ayat ini. Dan ingatlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan seseorang yang mati. Lalu Allah berfirman, apakah engkau tidak pernah beriman? Apakah engkau tidak beriman? Ibrahim menjawab, bahkan wahai Allah, tetapi aku hanya mahu memberikan ketenangan kepada hatiku. Lalu Allah memerintahkan, maka hendaklah engkau Ibrahim mengambil 4 ekor burung dan hendaklah engkau tundukkan burung-burung ini kepada engkau, jinakkannya. Lalu engkau letakkan cebisan-cebisan burung ini, yakni kamu sembelih burung ini dan cebisan daging itu setiap juzuknya engkau letakkan di atas gunung-gunung, di atas beberapa penjuru gunung, dan kemudian engkau serulah nama burung-burung ini, maka ia akan datang kepadamu dalam keadaan tergesa-gesa, dan hendaklah engkau tahu bahawasanya Allah Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Hakim, Maha Bijaksana. Sebelum kita petik beberapa pengajaran, ada beberapa kalimah yang saya harap kita boleh faham lebih daripada sekadar terjemahan. Antara kalimah yang perlu kita fahami adalah antaranya kalimah fasurhunna. Fasurhunna ni tuan-tuan puan-puan sekalian bererti amilhunna ataupun jinakkan, tundukkan, ilaik, cuba sedaya upaya untuk menjadikan binatang-binatang itu, yakni burung-burung itu mengenali tuannya, yakni kamu Ibrahim. Itu fasuruhunna ilaik. Kemudian kita juga menemui kalimat sa'yan. Sa'yan ini artinya bergerak dengan pantas, yakni burung yang terbang dengan pantas. Dan sa'yan juga berarti berjalan dengan tergesa-gesa. Aziz artinya zat yang maha berkuasa, yang tidak boleh ada yang lain mengatasinya. Sesuatu, yakni Allah Azza wa Jalla yang aziz, yang ada keupayaan, ada kelebihan yang tidak boleh diatasi, tidak boleh dimenangi oleh sesiapa. Hakim artinya maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iaitu antara kalimat-kalimat yang mungkin tidak boleh berpada dengan terjemahan. Sebab ini cara kita nak melakukan tadabbur. Kita perlu mengenal pasti terlebih dahulu apa kalimat-kalimat yang mungkin sukar untuk kita fahami. Liyatma'inna, contohnya kalimat liyatma'inna artinya menenangkan. Qalbi artinya hati, perasaan kita. Baik, saya bila membaca kisah Ibrahim alaihissalam
di dalam surah Al-Baqarah dengan 4 ekor burung ini, perlu kita fahami terlebih dahulu bahawasanya kisah ini mempunyai hubungan yang rapat dengan kisah sebelumnya. Kerana kalau anda amati, kisah Nabi Allah Ibrahim dengan 4 ekor burung ini adalah kisah yang ketiga selepas Allah Ta'ala memaparkan lagi 2 kisah sebelumnya, yang mana ketiga-tiga kisah ini adalah 3 kisah yang menghuraikan ayat kursi. Iaitulah apa makna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa makna Allah itu hayy, apa makna Allah itu qayyum, yang maha hidup, yang kehidupannya tidak didahului oleh kematian, dan cara Allah hidup tidak sama dengan makhluknya qayyum yang mentadbir, yang mana dia boleh menguruskan dengan cemerlang, dengan sempurna perjalanan makhluknya untuk meneruskan kehidupan. Jadi tiga-tiga kisah ini ada kaitan dengan kehidupan selepas kematian. Iaitulah kisah Ibrahim menghadapi raja yang kafir, yang tidak percaya bahawasanya Tuhan Ibrahim itu boleh menghidupkan dan mematikan. Kisah yang kedua adalah kisah seorang lelaki yang beriman melalui perkampungan yang musnah, yang dibinasakan. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun dan Allah menghidupkannya. Kemudian kisah yang ketiga muncul juga tidak lari daripada tema menghuraikan ayat kursi, iaitu mendefinisikan apa erti sebenar Allah itu hayy qayyum. Allah itu menetapkan siapa yang perlu hidup dan Allah menetapkan siapa yang perlu mati. Anda boleh lihat ketiga-tiga kisah ini punyai tema yang sama. Dan ketiga-tiga kisah ini duduknya selepas ayat yang mana Allah Ta'ala mengumumkan yang Allah akan melindungi, Allah akan memelihara, Allah akan memberikan cahaya kepada mereka yang mengambil Allah sebagai wali. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Anda perhatikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS, Allah pelihara beliau ketika beliau berdakwah kepada raja yang kafir. Bagaimana Ibrahim tidak boleh diapa-apakan oleh raja kafir ini, ataupun apa yang popular disebut sebagai Namrud. Bagaimana Ibrahim AS mencabar kekuasaan Namrud. Bagaimana Ibrahim menyebabkan raja kafir ini tidak boleh berkata-kata, malu di hadapan khalayak istananya. Namun raja yang kafir ini tidak boleh untuk melakukan apa-apa kepada Ibrahim AS. Maka di situ Allah wali. Kisah yang kedua di mana Allah memberikan juga perlindungan kepada Uzair, ataupun tidak disebut namanya di dalam ayat 259 ini, lelaki yang beriman. Bagaimana Allah pelihara jasadnya, bagaimana Allah memelihara, Allah melindungi jasadnya daripada musnah sehingga dia boleh kekal walaupun dia sudah dimatikan Allah selama 100 tahun. Sebagaimana Allah juga memelihara makanan dan minumannya, tetapi Allah membinasakan himarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan jasadnya untuk tujuan Allah menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab persoalan yang telah beliau ajukan. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kemudian yang ketiga, Allah tunjukkan juga cahayanya kepada orang yang beriman, yakni ketua orang beriman, yakni Nabi Ibrahim. Allah tunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan orang-orang beriman ini tanpa cahaya, termasuk Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi luahan Nabi Allah Ibrahim AS telah mendapat perhatian daripada Allah, dan Allah memberikan cahaya, yakni Allah menunjukkan bagaimana dia maha berkuasa untuk menghidupkan sesuatu yang telah dimatikan, yakni burung-burung. Baik. Ini secara umum apa yang terkandung di sebalik kisah yang ketiga dan 2 kisah sebelumnya. Mari kita petik beberapa pengajaran tuan-tuan yang mungkin kita sukar untuk perolehi kalau kita tidak membelik beberapa karya-karya tafsir yang hebat, ya. Pertama sekali kita boleh pelajari daripada kisah Nabi Allah Ibrahim AS ini adalah apabila kita mahu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa, maka hendaklah kita beradab kepada Allah. Apa arti beradab? Yakni puji Allah terlebih dahulu, mengenang siapa diri kita, hakikat diri kita, dan mengenang kesempurnaan Allah. Kita mengiktiraf kita ni siapa dan kita mengiktiraf Allah itu siapa. Tengok saja surah Al-Fatihah. Bagaimana kita nak minta sesuatu namanya iyyaka nasta'in, tetapi di situ ada adabnya terlebih dahulu kalau benar mahu doa dimustajabkan Allah. Kita perlu puji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Anda ikuti sesi dengan Dr. Azrul. Bagaimana indahnya surah Al-Fatihah ini dikupas oleh beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebut nama Ibrahim dalam ayat 260 dan Allah tidak menyebut nama orang yang beriman dalam ayat sebelumnya. Sedangkan kedua-dua peristiwa ini kita tak boleh kata sama, tetapi boleh kita katakan ada benda yang sama, iaitu sesuatu makhluk namanya binatang mati hidup balik. Tetapi kenapa fulan si fulan ini tidak disebutkan nama, yakni Uzair tidak disebutkan nama, kalau benar Uzair, tetapi nama Nabi Ibrahim disebutkan. Jadi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan satu pengajaran yang indah. Ia hanya kerana soal adab. Nabi Allah Ibrahim beradab bila meminta, iaitu dia menyebut Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta. Kalimat Rabbi, dan kita pun dalam surah Al-Fatihah, kita kena beradab pada Allah dengan mengiktiraf terlebih dahulu Rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb artinya engkau wahai Allah adalah Tuhan semesta alam. Engkau wahai Allah telah memberikan aku pelbagai perkara yang aku tidak minta. Engkau wahai Allah telah mendidikku dengan pelbagai perkara. Rabbi arini, wahai Tuhan yang telah memberikan aku segala-gala nikmat. Wahai Tuhan yang telah mendidik aku dengan segala bentuk pendidikan. Wahai Tuhan yang berhak untuk bertindak ke atas diriku. Rabb, semua terangkum makna ini semua. Jadi ini menunjukkan adab tawaduknya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah sebelum meminta kaifa tuhyil mauta. Tetapi lelaki yang beriman ini, ya, Allah rakamkan, wallahu alam, mungkin dia terlupa, mungkin dia terlepas cakap, atau mungkin kerana sesuatu yang menyebabkan dia terus terucap anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, dan tidak ada kalimat Rabb pada ucapan lelaki yang dimatikan Allah 100 tahun ini. Lalu kepada lelaki yang terlupa untuk beradab kepada Allah ini, Allah matikan dia. Tetapi kepada lelaki yang beradab ini, Allah tidak mematikan baginda. Allah mahu baginda mematikan ataupun menyembelih binatang lain. Baginda tidak dimangsakan dalam hal ini. Yang benar-benar menjadi bukti kepada kebenaran Allah boleh menghidupkan adalah kalau Nabi Ibrahim cukup binatang, tidak perlu Nabi Ibrahim AS. Tetapi kepada lelaki yang terlupa untuk menyebut Rabbi ini, maka Allah menjadikan beliau sendiri, bukan mangsa, tetapi beliau sendiri sebagai sasaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk walinaj'alaka ayatan linnas. Dia itu sendiri menjadi bukti kepada apa yang beliau persoalkan di awal daripada ayat ini. Kemudian, kita cuba ambil pengajaran yang kedua, iaitulah jangan lupa untuk mengisi diri selepas kita asyik berdakwah. Ini antara perkara yang indah kita akan temui mengapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kisah dakwah Nabi Ibrahim kepada raja yang kafir terlebih dahulu, iaitu pada ayat 258, dan kemudiannya cerita Nabi Ibrahim dengan dirinya dengan Allah pada ayat 260. Seolah-olah kalau anda membaca surah Baqarah daripada awal muka surat ini, anda akan lihat bagaimana dakwah ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada raja yang kafir. Kemudian kisah yang kedua muncul di mana kisah keluhan kepada nasib menimpa umat. Umat yang sudah tewas dan tumbang kepada raja yang kafir yang menawan Baitul Maqdis. Lalu luahan itu berbentuk, ya Allah, bolehkah perkampungan ini dihidupkan semula? Ya Allah, boleh tak umat ini kembali diberikan engkau kegemilangan? Tetapi seorang da'i juga tidak boleh lupa untuk melakukan pengisian kepada dirinya, orang panggil syapan besar. Nabi Allah Ibrahim AS bila melihat apa yang berlaku di alam ini, beliau mahu supaya Allah sudi untuk menunjukkan kepadanya sesuatu yang baginda tidak pernah memintanya pun sebelum ini. Inilah satu-satunya episod yang Nabi meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada baginda satu mukjizat. Dan ini adalah salah satu bentuk pengisian seorang da'i. Seorang da'i tidak boleh hanya gairah berkata-kata berdakwah, dan seorang da'i tidak hanya boleh mengeluh kepada nasib umat sebagaimana dirakamkan kepada kisah lelaki yang beriman ini, tetapi seorang da'i itu mesti ada usaha untuk mengisi dirinya. Mengisi dirinya dengan tafakkur dan tadabbur apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah dan apa yang ada di alam ini. Maka anda boleh lihat perkataan arini dan bukan arina. Arina, ya Allah, tunjukkan kepada aku dan kepada kaumku. Bukankah kalau kita fikir sepintah lalu, alangkah baiknya kalau Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah tunjukkan bagaimana si mati boleh dihidupkan, bukan hanya kepada dirinya, tetapi kepada kaumnya juga. Tetapi hikmah penggunaan kalimat arini menunjukkan seorang yang
Disebut Allah di awal surah Baqarah ini telah lulus ujian. Wa idh ibtala Ibrahim. Ibrahim telah lulus ujian di sisi Allah. Tetapi beliau tidak pernah rasa selesa dengan title yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dengan pengiktirafan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Bahkan Al-Khalidi rahimahullah, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, bila dia kaji, dia menyusun cerita ini di penghujung hayat Nabi Allah Ibrahim AS. Di penghujung hayat. Maknanya selepas Nabi Allah Ibrahim melalui siri ujian sebagai seorang anak, siri ujian sebagai seorang suami, siri ujian sebagai seorang ayah. Anak kena hadapi ayah yang kafir, suami yang kena tinggalkan isteri dan anak di padang pasir, kemudian ayah yang perlu menyembelih anaknya sendiri. Tetapi kemampuan beliau melalui semua ujian ini tidak menyebabkan beliau berada dalam zon selesa, lalu tidak lagi belajar. Bahaya kalau kita rasa terpelajar, kita rasa kita ni sudah terlalu ustaz, sampai kita sudah tidak ada kemahuan untuk belajar. Jadi kita boleh pelajari di sini. Nabi Allah Ibrahim memperuntukkan satu masa bertafakur dan bertadabbur, lalu sampai ke satu tahap, An-Nabulsi menyatakan rahimahullah, Nabi Ibrahim dia tak tahan. Dia tak boleh hanya tengok kepada hasil ciptaan Allah di alam ini, tetapi Nabi Ibrahim mahu supaya Allah Ta'ala sudi menunjukkan hanya kepadanya, bonus kepadanya, khusus kepadanya, eksklusif kepadanya, dan tidak kepada yang lain. Sesuatu yang tidak pernah Allah kurniakan kepada orang lain. Iaitu bagaimana kau menghidupkan sesuatu yang mati, wahai Allah. An-Nabulsi menyatakan, ini adalah permintaan daripada Ibrahim yang terlalu sayang, yang terlalu cinta kepada Allah. Dia tahu batasannya, dia tidak boleh melihat Allah sebagaimana Bani Israel meminta di awal surah Baqarah untuk melihat Allah mencabar Musa. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak boleh beriman kepada kamu, wahai Musa, sampai bila-bila, sehinggalah kami boleh melihat Allah. So di awal surah Baqarah ini Allah rakamkan kebiadaban satu kaum yang mencabar Musa supaya bawa mari Allah kami nak tengok. Tetapi di penghujung surah Baqarah ini Allah tunjukkan adab seorang ketua para anbiya yang daripada keturunannya lahir lahirnya para anbiya, di mana dia minta dengan penuh adab, dan An-Nabulsi menyatakan ia minta dengan penuh syiddatul hubb. Dia meminta atas dasar Rabbi dengan penuh kasih sayang, seolah-olah, ya Allah, aku sudah tidak tahan untuk melihat kehebatanmu. Aku melihat apa yang berlaku di alam ini, kau sudi tunjukkan sesuatu yang special kepadaku, wahai Allah. Anda bayangkan seorang komander yang sudah berjasa besar dalam pertempuran dan peperangan. Ada banyak logo di uniformnya. Dia tidak pernah meminta apa-apa kepada orang yang paling penting di dalam negara tersebut, orang nombor satu negara tersebut, sebab dia sudah berkorban apa saja. Namun sekali itu di dalam satu acara dia meminta kepada tuannya. Maka wajarkah kita mengatakan seorang ini yang sudah berjasa besar tiba-tiba meminta sesuatu yang tidak sepatutnya dia minta? Dia layak untuk meminta kerana sudah berjasa besar kepada negara ini. Lalu itulah perumpamaannya, walillahil mathalil a'la, kepada apa yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta sesuatu yang eksklusif kepada baginda. Dan kita perlu faham satu perkara, kaifa tuhyil mauta. Bagaimanakah engkau menghidupkan sesuatu yang mati? Lalu Allah bertanya, awalam tu'min. Kalimat lam merujuk kepada sesuatu yang telah berlalu. Apakah kamu tidak pernah mengalami situasi yang membuktikan kamu beriman kepadaku? Itu seolah-olah gambaran kepada maksud awalam tu'min. Jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan apa yang berlaku di masa lampau. Ibrahim alaihissalam, tidakkah kau perhatikan bagaimana raja yang kafir itu tidak mampu mengapa-apakan kamu? Siapa yang memelihara kamu? Ibrahim alaihissalam, kamu tidak lihat bagaimana api yang sepatutnya membakar hangus rentung kamu, tetapi api itu mensejahterakan kamu, menyambut kamu yang dilontarkan oleh raja yang kafir itu. Tidakkah kamu perhatikan ketika kamu meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah, di padang pasir kering kontang, siapa yang memelihara kehidupan isteri dan anak kamu? Dan ketika pisau sampai di leher satu-satunya anak kamu Ismail, siapa yang menyebabkan pisau itu tidak boleh untuk menumpahkan darah anak kamu? Jadi sudah tidak cukupkah bukti kepada kamu, wahai Ibrahim, yang aku ini boleh menghidupkan sesuatu yang mati, ataupun dalam perkataan lain boleh menentukan siapa yang berhak hidup dan boleh menentukan siapa yang berhak mati? Lalu Ibrahim mengakui bala. Bahkan wahai Allah Subhanahu wa taala, engkau boleh menghidupkan sesuatu yang mati, bahkan kau boleh buat lebih daripada itu. Ini maksud bala.
Tetapi Ibrahim alaihissalam, kata Nabulsi rahimahullah, dia mahu bergerak daripada ilmul yakin kepada ainul yakin. Tuan-tuan, pernah dengar tak perkataan ilmul yakin dengan ainul yakin? Kalau kita lalu surah At-Takatsur, kita ketemu kalimat ini. Ilmul yakin adalah ilmu yang memberikan kita keyakinan, kepastian, tidak ada perubahan, yang pasti akan berlaku. Ia adalah ilmu daripada kitab Allah. Ainul yakin adalah apa yang akhirnya nampak depan mata, apa yang dijanjikan daripada ilmul yakin. Maka apa yang nampak depan mata namanya mukjizat hissiyah, ya, iaitulah ainul yakin. Jadi Nabi Ibrahim memahami batasannya. Aziz, dia faham aziz, di mana dia terbatas. Dia tahu semua manusia akan dihimpunkan semula di padang mahsyar. Semua manusia yang berada di lubang kubur akan dihidupkan semula. Nabi Ibrahim memahami ini semua, bahkan dia mengajar ini kepada umatnya. Tetapi itu ilmul yakin, wahai Allah. Apa salahnya kau sudi berikan kepada saya yang telah melalui ke semua ujian-ujian ini? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Apa salahnya kau sudi tunjukkan kepada saya? Sekali ini sahaja, aku tidak pernah meminta sebelum ini. Tuan-tuan, mukjizat yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak minta tau. Api selamatkan beliau, pisau tidak terhiris, anak dan isteri sebah di Makkah. Baginda mukjizat ini baginda tidak minta api untuk mensejahterakan baginda. Ia hanya doa Nabi kepada Allah supaya Allah selamatkan baginda. Tetapi ini satu-satunya episod Nabi meminta kepada Allah sudi menunjukkan mukjizat. Antara pengajaran yang ketiga, tadi pengajaran pertama, beradab bila meminta. Pengajaran kedua, jangan lupa pengisian diri wahai da'i selepas gairah berdakwah. Pengajaran yang ketiga adalah Allah berhak menunjukkan mukjizatnya, Allah berhak menunjukkan ayatnya kepada sesiapa yang dia mahu berikan, tetapi di situ ada syarat, ada harga yang perlu dibayar. Kita kadang-kadang tertanya-tanya, kenapa aku tak boleh nak faham ayat Allah? Kenapa aku tak boleh rasa indah ayat Al-Quran ini? Kenapa aku tak boleh menangis dengan Quran ini? Kena tanya diri kita balik. Saya kena tanya diri saya, sejauh mana kita berusaha dengan keras, dengan gigih untuk memahami kitab Allah, dengan harapan Allah sudi untuk menunjukkan ayatnya kepada kita. Kalau kita jenis semuanya mudah, semuanya hanya di hujung jari, kononnya dengan menekan aplikasi itu, aplikasi ini, kita akan dapat menikmati mukjizat Al-Quran, saya rasa belum tentu kita tergolong daripada orang yang Allah sudi buka tabir dan kita nampak ijazul Quran. Dia perlu proses yang susah. Dia perlu proses mujahadah. Tuan-tuan, ada orang yang saya dengar, dia sanggup tinggalkan kerjanya kerana kegairahan untuk memahami kitab Allah. Ada orang ya sanggup untuk tidur lewat hanya kerana untuk memahami kitab Allah. Ada orang dia melawan rutinnya, dia bangun lebih awal pukul 5 pagi sebelum dia pergi bekerja hanya kerana untuk membaca satu ayat dan memahami tafsirannya. Ada orang melalui jalan yang susah. Nabi Ibrahim melalui jalan yang susah, maka dia berhak untuk meminta. Dan adakah Allah perkenankan permintaannya? Allah perkenankan permintaan baginda. Sebab tu Allah Ta'ala respon dalam sebahagian kedua daripada ayat ini. Allah Ta'ala respon. Allah Ta'ala tidak menghentikan persoalan ini dengan menyatakan cukup dengan bukti yang telah berlaku di masa lampau. Tetapi Allah sudi untuk menyantuni Ibrahim dengan memberikan arahan-arahannya seterusnya. Apa yang perlu Nabi Ibrahim lakukan? Kerana Ibrahim telah memberikan harga yang mahal untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anda boleh lihat daripada ayat seterusnya ini, Nabi Ibrahim tidak sebagaimana lelaki yang dimatikan 100 tahun. Anda boleh lihat bagaimana lelaki dimatikan Allah ini. Allah Ta'ala, dia tidak minta pun untuk ditunjukkan himar itu hidup balik, tetapi Allah tunjuk ke depan matanya. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Tetapi Ibrahim alaihissalam, dia perlu bertindak dengan 4 tindakan. Tindakan yang pertama adalah mengambil 4 ekor burung. 4 jenis burung. Antara tafsirannya adalah 4 jenis burung yang berbeza-beza namanya, yang berbeza-beza sifatnya, yang berbeza-beza karakternya, yang berbeza-beza warnanya, yang berbeza-beza lokasinya. Yang kedua, fasruhunna ilaik. Kemudian ambil proses untuk jinakkan. Mungkin dengan bunyi siulan. Fasuruhunna juga bererti anda mengenali burung ini supaya nanti kalau burung ini nanti pergi, kalau dia kembali, engkau boleh bezakan wahai Ibrahim AS, ini burung engkau atau burung orang lain. So mengenal pasti identiti burung ini, mengenal pasti kelebihannya, mengenal pasti wasam, mengenal pasti asma, mengenal pasti kelebihan keunikannya, apa yang membezakan burung ini dengan burung yang lain, identify it. Jadi
ia adalah proses menjinakkan. Yang ketiga adalah letakkan daging-daging burung ini di atas gunung. Ui, susah ni tuan-tuan. Sedangkan kepada lelaki yang dimatikan 100 tahun, dia tak payah lalu semua benda susah ni. So, kita dapat pengajaran yang berbeza-beza daripada ayat ini. So, Ibrahim AS, dia dah lalu benda susah. Dan sekarang pun dia kena melakukan satu bentuk kesusahan. Di mana dia kena panjat gunung. Dan ayat ini, peringkat yang ketiga ini juga memberikan arti juz'an. Juz'an di situ artinya binatang ini disembelih. Binatang ini selepas disembelih, maka perlulah Nabi Ibrahim meletakkannya di atas penjuru gunung. Di atas gunung-gunung. Kemudian yang keempat adalah proses menyeru, memanggil burung-burung ini untuk datang. Jadi 4 peringkat ini perlu dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Lalu pengajarannya adalah Allah Ta'ala akan berikan mukjizat Al-Quran. Allah Ta'ala akan buka tabir. Allah Ta'ala akan jadikan ayat-ayat Allah sebagai hidayah apabila seseorang ini menunjukkan komitmennya untuk berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat pengajarannya tuan-tuan, yang kita boleh pelajari, hargai asma Allah al-husna. Ayat ini berakhir dengan innallah wa'lam annallaha azizun hakim, yang berarti maka hendaklah engkau tahu bahawasanya Allah azizun hakim. Perhatikan ya, di permulaan ayat ini bermula dengan Rabbi. Wahai Tuhan, wahai yang memberi, wahai yang mendidik, wahai yang memelihara, unsur kasih sayang Nabi Allah Ibrahim kepada Tuhannya. Tetapi di penghujung ayat tidak disebut wa'lam anna rabbaka azizun hakim, tetapi wa'lam anna Allah. Sama dengan uslub ayat 258, daripada Rabbi bertukar menjadi Allah bagi menunjukkan autoriti, bagi menunjukkan kekuasaan yang tidak dikongsi dengan mana-mana makhluk atau sekutu. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan, aziz dan hakim sangatlah wajar diletakkan Allah di dalam ayat 260 ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Qadir dalam ayat sebelumnya, iaitu membabitkan kisah lelaki dimatikan 100 tahun. Aziz artinya Allah punya kekuatan yang tidak boleh diatasi oleh sesiapa. Jadi di antara keindahan nama ini, kekuatan Allah, ada autoriti aziz, yang mana tidak ada yang boleh mengatasi autoriti Allah, adalah Ibrahim AS meminta supaya ditunjukkan kepadanya bagaimana sesuatu yang mati dihidupkan. Soalannya adalah, adakah peristiwa burung ini Nabi boleh lihat bagaimana yang telah dimatikan dihidupkan Allah? Kaifa? Beri perhatian pada kalimat kaifa. Sebab anda kena timbulkan soalan bila berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, kenapa Allah beri arahan letakkan di atas gunung? Kemudian Ibrahim AS perlu memanggilnya daripada bawah. Ini menunjukkan Ibrahim dengan burung yang telah dicincang lumat tadi berada dalam posisi yang jauh. Ibrahim AS tidak akan boleh melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan daging-daging yang telah disatukan oleh Ibrahim dan diletakkan di penjuru gunung yang berbeza-beza. Bayangkan kepala dah bercampur dengan kaki, yang mana merpati dah bercampur dengan gagak. Bayangkan darah dah bercampur antara darah, sayap bercampur dengan anda bayangkan sudah bercampur, dan bila dicampurkan 4 ekor ni dalam satu baldi, katakan diletakkan pula di beberapa gunung-gunung yang berbeza-beza. Proses bagaimana Allah satukan daging-daging ini, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Proses ini dalam ayat sebelumnya dipertontonkan kepada lelaki yang dimatikan 100 tahun. Tetapi kepada Nabi Ibrahim tidak boleh untuk melihat proses ini berlaku. Yang Nabi Ibrahim dapat melihat hanyalah burung-burung itu telah kembali terbang kepadanya. Burung yang sama dia telah sembelih tadi. Subhanallah, ini menunjukkan Allah berhak untuk tidak menunaikan permintaan hambanya atas dasar dia berkuasa. Dan yang kedua, hakim, dia sangat berhikmah. Dia ada sebab dia tidak menunaikan permintaan yang kamu minta ini. Dia membina batasan kepada kamu supaya pertama kita faham kita hamba. Allah berhak sebagai Rabb untuk melakukan apa sahaja kepada kita, meminta, menunaikan ataupun tidak permintaan kita. Tetapi di situ kena ada unsur sangka baik, iaitu hakim.
Di mana kamu kena faham Allah Ta'ala meletakkan sesuatu keputusannya pada tempatnya. Hakim juga berarti dia memutuskan sesuatu dengan sangat bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu mengajar sesuatu di sini yang disinggung dengan begitu indah oleh para alim ulama kita. Allah Ta'ala nak ajar kita. Dan kebetulan ini adalah kisah yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah mengajar kita antara temanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada perkara gaib. Apakah perkara gaib itu? Iaitulah antaranya adalah kehidupan selepas kematian, namanya akhirat. Bagaimana Ibrahim alaihissalam, wa'lam annallah, daripada didikan yang aku berikan ini, iaitu bukan proses bagaimana burung ini disatukan, sebab Ibrahim alaihissalam tak nampak benda ni, dia duduk jauh daripada bawah. Tetapi bila dia panggil burung-burung ini telah datang kepadanya sa'yan. Sa'yan kata Ibnu Ashur rahimahullah, bukan terbang, tayranan. Kalau itu maksud terbang, Allah Ta'ala sebut tayranan. Tetapi disebut sebagai sa'yan, artinya berjalan dengan pantas. Anda bayangkan burung berjalan, subhanallah. Jadi kita ambil pandangan yang harmoni, yang menggabungkan terbang dengan berjalan. Maknanya daripada atas puncak burung ini terbang turun ke bawah. Tetapi daripada bawah menuju kepada Nabi Ibrahim, burung-burung ini telah berjalan. Subhanallah. Jadi, apa yang berlaku? Ibrahim sedang menonton bagaimana burung-burung ini datang kepada baginda. Datang kepada baginda dalam keadaan berjalan. Jadi itu adalah petunjuk daripada Allah bagaimana sesuatu yang telah mati aku sembelih tadi tiba-tiba boleh hidup balik dan datang kepadaku. Jadi Allah berhak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk membataskan apa yang kita mahu. Allah berikan apa yang mungkin kita nak separuhnya, tetapi separuh lagi kita nak Allah tidak tunaikan. Lalu itu aziz dan hakim adalah Allah tunjukkan hikmahnya. Walaupun daripada burung terbang, yang kamu tidak nampak proses ruh itu kembali kepada burung itu. Bagaimana daging-daging ini dicantumkan. Bagaimana tulang-tulang ini nunshizuha thumma naksuha lahma, kamu tak nampak. Tetapi walaupun dengan burung terbang, sepatutnya sebagai umat Ibrahim, huwa sammakumul muslimin, sebagai umat Nabi Ibrahim yang keturunan Nabi Allah Ibrahim, burung terbang seharusnya mengingatkan kamu kepada akhirat. Bagaimana burung itu terbang, ya ini fenomena yang berlaku di alam ini sepatutnya mengingatkan kamu kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang membawa kisah ini, iaitulah burung terbang. Kata Syekh Qutb rahimahullah, setinggi-tinggi burung terbang, dia tetap akan jatuh ke tanah jua. Yakni dia pasti akan mati. Dia pasti akan dipanggil oleh tuannya sebagaimana Ibrahim memanggil burung-burung ini. Setiap ruh yang pernah dijinakkan Allah di alam ruh, alastu bi rabbikum, sebagaimana dalam surah Al-A'raf. Maknanya ruh ini kenal tuannya sebagaimana tuannya mengenali ruh-ruh ini. Namun akhirnya setinggi-tinggi kamu terbang, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kamu, kamu pasti akan datang dan kamu tidak akan undur ke belakang sebagaimana burung-burung itu melakukannya. So Ibrahim belajar daripada bukan kaifa tuhyil kaifiyat, tetapi cukup dengan burung itu terbang. Jadi ini pengajaran yang sangat indah, di mana apa yang berlaku di alam ini, tengok Quran kata apa. So bila kita tengok Quran akan berlaku reflection, bagaimana Quran membetulkan cara kita memandang burung yang terbang, mempunyai cerita dan mesej. Ada bahasa yang mahu disampaikan daripada burung yang terbang ini, iaitulah kamu pasti akan bertemu dengan akhirat. Dan kata Muhammad Abduh rahimahullah, beliau menyebutkan burung dipilih ke atas Nabi Ibrahim. Dan kenapa tidak binatang lain? Kerana burung pertama sekali, ia adalah makhluk yang paling cepat lari bila manusia mula mendekati. Betapa susahnya nak jinakkan burung ni. Dia adalah makhluk yang kalau manusia mula mendekati, dia adalah makhluk binatang yang paling cepat akan melarikan diri. So bukan mudah untuk menjinakkan manusia dan nafsu mereka. Bukan mudah untuk menjinakkan manusia dan roh mereka ini suci, tetapi nafsu di dalam itu bukan mudah. Dia akan cepat lari daripada Tuhannya. Dan yang kedua, kata Muhammad Abduh, burung menggambarkan Allah Maha mengetahui siapa yang minta ini. Yang minta ni Ibrahim alaihissalam. Dia sangat mahukan ketinggian di sisi Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim ini kualiti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
So Allah tak bawa binatang lain kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah bawa binatang burung. So ambil burung 4 ekor. Kerana burung sangat munasabah dengan sifat Nabi Allah Ibrahim. Kerana dia adalah tokoh ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, mustaqim artinya jalan yang bukan sekadar lurus tetapi membawa kamu kepada ketinggian. Membawa kamu kepada Allah. Membawa kamu kepada kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim sama dengan mustaqim, kalimat akar yang sama. Qama artinya berdiri untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi. Jadi subhanallah, yang meminta ini bukan calang-calang orang. Yang meminta adalah seorang hamba Allah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Anda pun tahu di langit yang keberapa Nabi menemui Nabi Allah Ibrahim. So binatang yang paling munasabah dengan Nabi Allah Ibrahim adalah burung yang sentiasa berada di tempat yang tinggi di udara. Subhanallah. Yang terakhir saya nak kongsikan di sini tuan-tuan adalah apa kaitan kisah ini dengan kisah yang pertama di dalam surah Baqarah secara ringkas. Apabila kita hubungkan kisah yang pertama dengan kisah yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah, kita akan menemui beberapa keindahan. Pertama sekali di dalam kisah yang pertama, iaitu jangan lupa kisah Nabi Adam diciptakan Allah, diberikan ilmu, malaikat bertanya kenapa diciptakan khalifah, syaitan tidak sujud dan seumpama dengannya. Pertama sekali, kedua-dua kisah ini ada unsur pertanyaan, bukan atas dasar pertikaian, tetapi atas dasar supaya Allah sudi untuk menerangkan hikmahnya. Dalam kisah yang pertama, malaikat bertanya kenapa diciptakan manusia yang akan menumpahkan darah. Bukan soalan pertikaian, bukan soalan mengandungi syak dan wasangka. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim bertanya bukan atas dasar syak. Bahkan Rasulullah SAW menghuraikan ayat membabitkan Nabi Ibrahim dalam hadis Bukhari Muslim. Nahnu ahaqqu bisyakk min Ibrahim. Kalau anda nak kata Ibrahim tanya soalan atas dasar syak, maka kami lebih berhak syak berbanding Ibrahim. Ini cara Nabi backup setengah salah faham mengenai Nabi Allah Ibrahim AS yang kononnya ragu dan syak kepada kekuasaan Allah. Yang kedua, anda kata mu'i Allah sudi demonstrasikan kepada malaikat bagaimana Allah ada hikmah pada penciptaan Adam. Di dalam kisah yang terakhir pun sama, Allah demonstrasikan kepada Nabi Allah Ibrahim, ya, bagaimana Allah boleh untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Yang ketiga, di dalam kisah Nabi Ibrahim ada fasuruhunna, iaitu proses menjinakkan. Proses menjinakkan binatang ini. Dan di dalam kisah yang pertama, anda akan lihat bagaimana Asma yang berasal daripada wasam, iaitu keunikan dan ketinggian yang ada kepada nama-nama, yakni anak-anak Adam alaihissalam, berdasarkan hadis riwayat Ahmad daripada Ibnu Abbas yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Ad-Dhahabi atas syarat Imam Muslim, walaupun ada yang mendhaifkan. Tetapi hadis itu menerangkan apa yang berlaku kepada Nabi Adam adalah Allah tunjukkan kepadanya seluruh nama, potensi, kualiti yang ada kepada seluruh anak-anaknya sampai hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala telah menerangkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah tundukkan nama-nama ini kepada Nabi Allah Adam, dan Adam thumma aradahum 'alal malaikah. Adam telah membentangkan nama-nama ini kepada para malaikat. Jadi dia punya persamaan dari sudut bagaimana didekatkan, ya, burung ini kepada Ibrahim, dan didekatkan nama-nama ataupun anak-anak Adam ini kepada ayah mereka, yakni Adam alaihissalam. Kerana Adam adalah khalifah, maka khalifah dia perlu mengenali manusia yang akan dipimpinnya di atas muka bumi Allah. Darah tumpah ada hikmah. Malaikat bertanya kenapa ciptakan manusia, darah akan tumpah nanti. Dan darah tumpah dalam kisah Nabi Ibrahim juz'an, menyembelih binatang burung ini pun ada hikmahnya. Dan jadi tuan-tuan, itu antara keindahannya. Para alim ulama menyatakan, ada yang menyatakan sebenarnya kisah ini tidak menyebut pun adakah Ibrahim melaksanakan ke tidak arahan Allah, sebab tidak digambarkan jawapan Nabi Allah Ibrahim. Tidak diterangkan adakah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melakukan ataupun tidak perintah ini. Bahkan setengah ulama mengatakan Ibrahim taat kepada Allah, tidak pun melakukannya. Tetapi kita ambil pandangan yang lebih baik, iaitu pandangan jumhur, iaitulah Allah tidak merakamkan pun bapa Ibrahim melakukan semua proses ini, kerana sedia dimaklumi, sedia difahami, faham-faham sendiri.
ketaatan Nabi Ibrahim yang telah dinyatakan di permulaan surah Baqarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang ayat mengenai Nabi Ibrahim. Contoh yang Allah Ta'ala boleh mengulang iaitulah, lalu Ibrahim pun mengambil 4 ekor burung, lalu Ibrahim pun menjinakkan, lalu Ibrahim letak atas penjuru gunung, lalu Ibrahim pun memanggilnya. Tidak perlu dibawa elemen itu, kerana itu semua sudah difahami. Mustahil untuk difikirkan dengan akal. Ibrahim tidak mentaati perintah ini, sama sekali tidak. Ya, kalau perintah sembelih anak pun baginda boleh melakukan, apatah untuk menyembelih binatang yang bernama burung. Jadi tuan-tuan, subhanallah, pengulangan di dalam Al-Quran ada sebab, tidak berulang sesuatu pun ada sebab. Pengajarannya, Allah Subhanahu wa taala bila dia tak sebut sesuatu adalah hikmahnya, kerana mungkin akan berlaku pengulangan. Dan apabila Allah Taala mengulang sesuatu, jangan sangka ia pengulangan. Kerana setiap apa yang Allah Ta'ala ulang, yang kita sangka ulang, sebenarnya tidak ada pengulangan bagi orang-orang yang memerhatikan dengan teliti. Jadi tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, itulah antara keindahan daripada kisah Ibrahim dengan 4 ekor burung yang dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah ini. Saya harap saya tidak tertinggal mana-mana poin paling penting. Satu lagi yang paling saya tak boleh tinggal. Sebenarnya 4 kronologi ini adalah apa yang kita baca dalam surah Yasin. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Bila ditiup sangkakala, maka manusia daripada ajdath. Ajdath, Allah tak sebut kubur, sedangkan dalam Quran Allah sebut kubur dan Allah sebut juga ajdath. Ajdath artinya kubur yang tidak ada tanda. Artinya dalam surah Yasin kita baca, bila ditiupkan sangkakala, manusia daripada kubur yang tidak ada tanda, maknanya kubur yang memang sudah tidak nampak kubur. Sudah lama manusia meninggal dunia di situ, sudah ribuan tahun. Jadi di mana jua manusia mati, bila sekalipun lama macam mana sekalipun jasad itu berada di atas muka bumi, Allah akan panggil mereka, fa'idha, mereka akan pergi kepada Tuhan mereka. Perhatikan 4 flow ini, dia adalah cerita tentang kaifa tuhyil mauta. Ia cerita bagaimana Allah akan Malik Yaumiddin. Sebab tu surah Baqarah, antara tujuan surah Baqarah yang panjang lebar ini sebenarnya menghuraikan Malik Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah, surah sebelumnya. Iaitulah bagaimana panorama ini. Pertama, tengok kepada apa yang berlaku pada burung. Pertama sekali, manusia diberikan kehidupan, iaitu alam dunia. Manusia dijinakkan oleh tuannya. Kita dapat kenal alastu bi rabbikum. Kita kenal siapa Tuhan kita di alam roh dahulu. So, 4 ekor burung ini disebutkan oleh Ibnu Ashur, ada hikmahnya, iaitu pertama sekali Allah Ta'ala nak kata Ibrahim minta 1 cukup, tapi Allah bagi 4. Maknanya apa? Allah berhak untuk memutuskan apa yang terbaik bagi menunjukkan kekuasaannya, tapi sebagai seorang hamba minta 1 cukup. Tetapi Allah berhak untuk beri kepada hamba yang telah memberikan komitmen kepada perjuangan ini lebih daripada apa yang dia nak. Yang kedua, arba'ah ini menunjukkan utara, selatan, timur, barat. Di mana jua manusia hidup di alam dunia, dan dia sepatutnya kenal siapa Tuhannya. La yaqulunna Allah wa la in sa'altahum. Dia sepatutnya mengakui dia mengenal Allah. Jadi apabila manusia berada di utara, selatan, timur, barat, kemudian dia mati, lalu di mana jua dia dikebumikan, dan disimbolikkan daripada ayat ini, kisah ini, jabal, tempat tinggi yang manusia tak pergi pun. Orang tak ada kubur atas gunung ni. Orang tak pergi pun. Manusia sudah tidak ziarahi pun kubur itu. Dan tulang-tulang sudah jadi debu pun. Tetapi di mana jua lokasi kamu, atas gunung macam mana sekalipun, bila Allah Ta'ala panggil, sebagaimana Ibrahim diizinkan Allah untuk memanggil, maka apabila tiupan itu berlaku, maka kepada manusia, kepada Allah, manusia akan pergi menghadap. Sa'yan. Sa'yan artinya manusia akan berjalan tergesa-gesa menuju kepada Tuhannya, subhanallah. Jadi ini antara keindahannya. Mudah-mudahan ada pengajaran daripada kisah ini. Minta maaf atas masa yang terlanjur. Tuan-tuan jangan lupa untuk kongsikan video ini kalau ada manfaatnya kepada rakan-rakan yang lain. Teruskan like dan share Tadabbur Center. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.